Assalamualaikum, hai, selamat datang ke Fahmi Ramli Channel. Dan ini adalah segmen baru, Kisah Rumah Tangga. Tekan like dan tekan butang subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol loceng supaya anda tak terlepas daripada kisah-kisah yang akan saya kongsikan. Kisah yang dikirimkan kepada saya untuk saya kisahkan kepada anda. Berapa ramai yang pernah dengar kisah yang macam ini? Dan nanti tolong komen dan mungkin share dengan anda punya rakan. Okey, saya kisahkan kepada anda begini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Berhubung dengan kemampuan untuk berkahwin versus nafkah anak, saya nak share kisah saya. Saya izinkan pihak tuan untuk publish, untuk dijadikan pengajaran kepada umum. Saya seorang kaki tangan awam, berkahwin dengan seorang duda anak 3. Anak tinggal dengan bekas isterinya sebelum berkahwin. Saya melihat dia sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab. Selalu bagi tahu yang baru lepas call anak-anak. Suami tu lah, lelaki sebut lepas call anak-anak. Dia bank in duit ke anak sebab bagi tahu yang anak minta dia belikan McD or pizza or KFC delivery ke rumah diorang. Selalu ambil anak ketika cuti panjang. Saya memandang dia sebagai bapa yang baik walaupun sudah bercerai dengan bekas isteri. Saya tak bercinta dengan dia, cuma berkawan seperti kebanyakan kawan-kawan lain. Selepas berapa kali dia mengajak saya kahwin, cinta selepas kahwin katanya, saya bersetuju. And dia melalui keluarganya meminta kenduri dipercepatkan. Saya dan keluarga ikutkan saja. Selepas berkahwin saya nampak true colour beliau. Selalu tiada duit, nafkah pun berapa selalu tiada, hanya bayar bil sahaja. Okay? Tinggal di rumah yang saya beli, makin lama anak selalu bising. Duit nafkah belum diberi, and baru saya tahu nafkah bulanan anak-anak hanya RM200 seorang. Sekiranya dia mengambil anak, jumpa itu akan dipotong prorate. Wow. Ketika dia hendak membeli barangan secara ansuran, saya terdengar dia memberitahu kepada staf tersebut gajinya RM3,200. Tapi bila ditanya berapa gaji bersih dalam slip gaji, dia menjawab RM1,000. Terkejut saya. Bayangkan dengan gaji 1,000, dia harus memberi nafkah wajib anak seperti diarahkan mahkamah RM600 sebulan. Okay. Kepada sesiapa yang mahu berkahwin, terutamanya dengan duda, siasatlah betul-betul. Jangan mudah percaya dengan menilai di permukaan. Kepada ibu bapa rasanya tidak salah untuk minta slip gaji or siasat tentang gaji dan perbelanjaan orang yang ingin meminang anak anda. Harap kisah saya dijadikan iktibar. Bukan semua isteri yang dikahwini duda menghabiskan duit dia. Okey, pada saya, kisah ini saya percaya mungkin terlalu familiar dengan anda, dan anda pun mungkin pernah dengar daripada kawan-kawan anda. Dan saya percaya mungkin puan yang berkongsi kisah ini matlamatnya untuk memberikan anda satu nasihat sebenarnya. Kerana dalam Islam, apa yang penting adalah sesi untuk perkenalan. Kerana sebab itulah kita meraihkan adat untuk bertunang. Tujuannya adalah untuk berkenalan terlebih dahulu sebelum mengikat satu perjanjian yang suci, iaitu kita sebut sebagai perkahwinan. Jadi kita abaikan, mungkin puan ini tidaklah terlalu nak bercerita tentang fasa sebab dia pun tak ada cerita tentang nak bentuk cerai sebagainya. Mungkin dia nak nasihatkan kepada kita semua tentang beberapa faktor yang perlu untuk kita pertimbangkan sebelum kita berkahwin dengan seseorang lelaki yang pernah bercerai.
Sebenarnya tak semua orang mungkin nak berkahwin dengan duda. Tak salah pun nak berkahwin dengan seseorang yang pernah bercerai. Cuma apa yang saya boleh nak nasihatkan kepada anda adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang perlu untuk anda pertimbangkan sebelum anda berkahwin dan membuat keputusan untuk berkahwin dengan seseorang lelaki yang pernah bercerai. Apa faktor-faktor yang penting tersebut? Yang pertama, iaitu kita kena tahu bila seseorang lelaki tersebut bercerai dengan perkahwinan yang terdahulu, pasti akan ada isu berkaitan dengan hak jagaan anak. Ya, dalam isu yang diceritakan oleh puan ini, mungkin dia kata dia suaminya tidaklah ada masalah tentang berkaitan dengan jagaan anak diserahkan kepada ibu dan jagaan anak juga diserahkan kepada bapa, dan kadang-kadang mereka ni boleh jaga dengan baik sama rata. Cumanya ada kebanyakan isu yang berlaku adalah perebutan berkaitan dengan hak jagaan anak. Bakal isteri kadang-kadang tidak tahu tentang isu ini, tetapi bila selepas dah berkahwin baru dia tahu bahawa ada pertikaian yang mana suaminya hendak berkali-kali naik ke mahkamah untuk menuntut hak jagaan anak. Sebab hak jagaan anak ini akan ada kaitan dengan isu yang kedua yang saya akan kongsikan, iaitu isu berkaitan dengan nafkah anak. Okey, ini yang kedua. Yang kedua berkaitan dengan nafkah anak ini kerana dia ada relate. Sebab apa kadang-kadang ada suami hendak menuntut hak jagaan? Sebab dia nak elakkan daripada ada perintah berkaitan dengan nafkah anak. Jadi akan timbul dua isu yang selalunya berkaitan, hak jagaan dan juga nafkah anak. Jadi bila berkaitan dengan nafkah anak, andai katalah tidak ada isu berkaitan dengan hak jagaan, isu yang kedua berkaitan dengan nafkah anak, dia adalah kaitannya dengan potongan gaji. Selalunya yang akan timbul isu berkaitan dengan potongan gaji ini adalah orang yang mempunyai gaji tetap daripada pekerjaan kerajaan ataupun mana-mana syarikat swasta yang stabil, selalunya akan ada timbul pemotongan gaji. Ataupun kalaulah kata tak ada potongan gaji sekalipun, ia mesti akan pernah ada satu perintah berkaitan dengan kemasukan duit ke dalam akaun anak-anak ataupun bekas isteri bagi tujuan nafkah anak tersebut. Okey. Jadi apa yang saya selalu katakan, nafkah anak ini tidak sama bagi setiap orang yang menuntut, bahkan takkan sama bagi setiap anak-anak. Anak-anak mempunyai satu keperluan yang berbeza, dan pastinya jika anak tersebut diben ataupun bentikan kepada suami tersebut ataupun bapaknya, pasti dia tak boleh lari dan itu akan menjadi tanggungjawab dia untuk menunaikan nafkah. Jadi kalau anda nak berkahwin dengan seorang lelaki yang pernah bercerai, pastikan anda tahu terlebih dahulu kalau dia ada anak, insya-Allah akan ada isu berkaitan dengan nafkah anak sebelumnya. Kalau nafkah anak itu pada keadaan yang saya boleh kata berdasarkan pengalaman RM200 sebulan, insya-Allah pendapatan lelaki tersebut antara dua. Sama ada pendapatan dia memang tak tinggi, maksudnya pendapatan yang rendah baginya, ataupun yang kedua dia kedekut. Itu saya terus terang. Sebab isu ini memang akan ada kaitan dengan isu duit sebenarnya. Kan? Alright. Kalau dapat potongan nafkah tu untuk seorang anak RM500 sebulan, kalau ikut benda tu mungkin kita kata tak logik. Tapi perintah disebut dalam perintah RM500 dan ke atas, selalunya dalam keadaan tersebut insya-Allah pendapatan suami anda ataupun bakal suami yang anda nak kahwin ini mesti akan tinggilah mungkin. Okey. Alright, tu RM500 dan mungkinlah ke atas. Ini adalah satu kita panggil sebagai satu petanda ataupun cara nak baca sebenarnya. Okey. Alright, itu isu yang kedua ataupun risiko yang kedua jika anda nak berkahwin dengan seorang lelaki yang telah bercerai sebelum ini. Yang ketiga, akan ada timbul juga isu berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah dan juga mut'ah. Saya sekalikan kerana selalunya orang buat tuntutan nafkah iddah dia akan bersama dengan mut'ah. Apa benda nafkah iddah, apa benda mut'ah? Nafkah iddah adalah
dalam tempoh suami tersebut bercerai dengan isteri yang terdahulu, dia tidak jelaskan nafkah mudah. Yang keduanya, mut'ah adalah sapu hati selepas perceraian. Selalunya isu ini yang akan timbul untuk seseorang suami ni, bekas suami. Kerana bila dah anda bercerai, anda kena tahu hak seorang bekas isteri untuk mendapat mut'ah itu adalah wajib jika dia menuntut. Selagi mana tak ada perintah kata dia bersetuju untuk menggugurkan, jadi bekas isteri layak. Kadang-kadang orang yang isteri yang bakal isteri yang berkahwin ni, dia terkejut tengok kata suami dia kena naik turun mahkamah untuk tuntutan mut'ah. Kadang-kadang tuntutan mut'ah ini bukannya sikit, tetapi dia mungkin mencecah lebih daripada 100,000 ataupun mungkin kurang, tapi still dalam jumlah yang tinggi. Tapi kita mungkinlah faham dia mungkin tak akan diperintahkan sebanyak itu, tapi pastinya anda akan kena tahu proses untuk perbicaraan, proses untuk kalaulah kata ada persetujuan sekalipun, ia akan melibatkan kepada pemotongan duit. Jangan anda terkejut pula. Okey. Dan yang keempat, jika sekiranya suami anda nak berkahwin dengan seorang lelaki yang telah bercerai sebelum ni dengan bekas isteri, dan anda kena tahu satu perkara, anda mesti kena, sebaiknya anda kena tanya lebih dahulu dia ada hutang ataupun tak ada hutang. Sebabnya dalam tempoh perkahwinan yang terdahulu ada beberapa kes yang mana ia ada melibatkan dengan perceraian disebabkan suami berhutang dengan isterinya. Hutang tersebut mungkin boleh datang dalam bentuk pinjaman yang jelas. Mungkin juga ia boleh datang dalam bentuk isteri buat pinjaman dan mana suami ni perlu bayar. Ataupun mungkin juga dia melibatkan suami ni, bekas suami duda ni, dia ambil barang kemas dan kemudian gadai, tetapi dia tidak memulangkan balik bayaran tersebut untuk ditebus. Banyak yang terjadi begini, dan pastinya hutang dalam perkahwinan ini adalah salah satu tuntutan yang mungkin timbul kehadap seseorang lelaki yang telah bercerai dengan bekas isterinya. Jangan terkejut kalau ada tuntutan begitu. Dan yang kelima, isu ini juga yang paling banyak berlaku sebenarnya, iaitu jika anda nak berkahwin dengan seorang lelaki yang bergelar duda ini, kalaulah ditunjukkan kepada anda dia ada harta dua harta ini sebelum nak berkahwin dengan anda kena tanya terlebih dahulu. Kalau perceraian dahulu dah clear ataupun belum, dah selesai ataupun belum berkaitan dengan harta pencarian. Tak semua harta yang ditunjukkan tersebut telah diselesaikan. Mesti akan ada timbul isu berkaitan dengan harta pencarian bagi seseorang lelaki yang telah bercerai dengan bekas isterinya. Harta pencarian, isteri boleh tuntut harta tersebut walaupun isteri tidak mengeluarkan duit terhadap pembelian harta yang dimiliki oleh bekas suaminya dengan alasan sumbangan tidak langsung. Tapi kalau suami belum tentu lagi boleh dapat harta yang dibeli oleh isteri, sebab suami hanya terikat dengan sumbangan duit wang ringgit pembelian sahaja. Jadi mesti akan ada timbul berkaitan dengan harta pencarian. Dan kalau isu kaitan dengan harta pencarian, setiap harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan suami lelaki tersebut dan juga bekas isterinya, semuanya dikira sebagai harta pencarian asalkan dibeli dalam tempoh perkahwinan. Jadi bila disebut sebagai harta pencarian, dia mesti akan timbul untuk isu harta tersebut dijual dan dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan. Dan perkara berkaitan dengan harta pencarian ini tidak boleh digugurkan, sebab perceraian berlaku di mahkamah rendah. Berkait harta pencarian ini adalah isu berkaitan dengan kes bidang kuasa mahkamah tinggi. Jadi dalam perintah tak akan ada timbul berkaitan dengan gugur harta pencarian, melainkan ada persetujuan yang telah dibuat, mungkin persetujuan di mahkamah tinggi untuk tidak menuntut dan sebagainya, ataupun mungkin ada penyerahan. Tapi biasanya tidak ada persetujuan berkaitan dengan harta pencarian ini. Jadi kalau anda nak berkahwin dengan lelaki yang telah bercerai, inilah 5 risiko yang mungkin anda kena
kena tahu, dan sebaiknya ada siasat terlebih dahulu. Tak salah untuk menyiasat, sebab ini adalah hak anda supaya anda kekal bahagia dengan orang